Pada hari ini, saya akan bentangkan pengenalan pengecualian gharar dalam jual beli. Yang pertama, asalan dari sudut bahasa ialah al-salaf bermaksud pendahuluan atau mendahulukan. Yang kedua, dalam kitab Al-Fiqh by Al-Salam didefinisikan sebagai menjual sesuatu yang dinyatakan sifat-sifatnya dalam tanggungan dengan lafaz al-salam atau al-salaf. Yang ketiga, di dalam buku Fiqh dan Perundangan Islam by Al-Salam didefinisikan sebagai menjual sesuatu yang bertangguh dengan yang segera ataupun menjual sesuatu yang disifatkan dalam tanggungan. Yang terakhir, ulama mazhab Syafi'i dan Hambali mendefinisikan sebagai satu akad ke atas suatu perkara yang disifatkan dalam tanggungan serta bertangguh dengan harganya. Rukun by Al-Salam. Al-Aqidah iaitu pihak yang mengikat perjanjian. Mereka terdiri daripada pembeli dan penjual. Pembeli ialah orang yang mendahulukan wangnya untuk mendapatkan barang dagangan yang dikehendakinya. Pembeli disebut sebagai Al-Muslim atau pemilik Al-Salam, iaitu yang menyerahkan atau mendahulukan bayaran. Ras Al-Ma'il, iaitu modal atau harga, iaitu barang yang dibuat oleh pembeli sebagai mendahulukan bayaran kepada penjual. Al-Muslafi, iaitu barang yang ditempah, ialah barang yang dijual dalam perjanjian dan penjual berjanji untuk menyerahkan kepada pembeli dari bayaran harga yang didahulukan. Dalam akad Al-Salam dikenakan beberapa syarat, antaranya berkaitan dengan harga tempahan atau bayaran. Yang lainnya berkaitan dengan barang yang dijual dengan Al-Salam. Terdapat 6 syarat yang sah. Yang pertama, hendaklah diketahui jenisnya. Yang kedua, hendaklah diketahui sifatnya. Yang ketiga, hendaklah diketahui jumlahnya. Yang keempat, tempoh penyerahan ditentukan. Yang kelima, mengetahui kadar nilai harganya. Dan yang terakhir, hendaklah tempat penyerahannya dimaklumi jika membawa barang tempahan ke sana memerlukan perbelanjaan. Di dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji menyebut syarat-syarat bai' al-salam seperti berikut. Barang tersebut mestilah boleh dinyatakan sifat-sifat dan ciri-cirinya. Barangan tersebut mestilah diperhutangkan, iaitu barang yang disebut sifat-sifat dalam tanggungan tanpa merujuk kepada barangan tertentu. Tempat penyerahan perlu ditetapkan. Ianya bergantung kepada persetujuan bersama di antara pembeli dan penjual. Penyerahan harga dari pembeli di dalam majlis perjanjian dan penjual menerima sebelum mereka berpisah, kerana penyerahan inilah makna asal bai' al-salam. Jika tidak ada penyerahan awal, maka jadilah jual beli ini menjual hutang dengan hutang yang tidak dibenarkan. Hai dan Assalamualaikum. Hari ini saya akan menerangkan tentang kontrak jual beli tempahan. Untuk pengetahuan semua, kontrak ini termasuk di dalam bab bai' al-salam, iaitu jual beli tempahan yang bermaksud seseorang meminta kepada orang yang mempunyai kemahiran membuat sesuatu berdasarkan ciri-ciri tertentu yang berkaitan dengan kemahirannya. Dan bahan yang diperlukan akan disediakan oleh pembuat. Kontrak ini diamalkan secara luas pada zaman kini. Sebagai contoh, seseorang meminta dari tukang kasut untuk membuatkan kasut untuknya, dan segala bahan yang diperlukan disediakan oleh pembuat kasut tersebut dan bukan penempah. Demikian juga bagi orang menempah peralatan kayu yang diperbuat daripada perabot dan seumpamanya. Termasuk juga dalam kategori ini jual beli rumah yang disediakan oleh pemaju. Kesimpulannya, jual beli al-salam atau bai' al-salam adalah salah satu cara jual yang dibenarkan di dalam Islam. Kebenaran ini dibina di atas dari Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma' dan juga Al-Qiyas. Bersesuaian dengan Islam sebagai sebuah agama yang bersifat memberikan kemudahan kepada penganutnya, maka jual beli al-salam dibenarkan kerana ia merupakan perniagaan yang dihajati oleh manusia. Di samping membenarkan jual beli al-salam, Islam telah menetapkan beberapa peraturan-peraturan
yang perlu dipenuhi agar jual beli salah ini tidak mengandungi sebarang unsur penipuan dan sesuatu yang tidak jelas dan yang akhirnya akan menimbulkan permusuhan dan perkelahian. Only been a few hours, but it felt like days. Only been days, but it felt like months.